Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mualim harap korang berada dalam keadaan sihat, sejahtera serta dipermudahkan segala jenis urusan di dunia dan urusan di akhirat. Okay, so tanpa membuang masa, pada hari ini Mualim akan mengajar tajuk baru untuk pelajar tahun 3. So, Mualim harap korang dapat memberi fokus yang baik, memberi sepenuh perhatian. So tak perlu tak perlu apa? Tak perlu buka buku, tak perlu. So dengar je. Okey. So hari ni kita akan belajar tajuk perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Maksud perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, yang pertamanya Mualim nak tanya, apa maksud suku kata? Apa maksud suku kata? Okey, suku kata tu kalau korang tak tahu, senang nak faham. Suku kata tu contohnya bola. Bola mempunyai dua suku kata. Kereta, 3 suku kata. Ke, re dan ta, 3 suku kata. Contoh lain, halilintar, 3 suku kata. Halilintar. 4 suku kata halilintar. Okey, mahasiswa. Mahasiswa. Ada 4 suku kata. Mahasiswa. Itu adalah berkaitan dengan suku kata. So, Mualim harap korang fahamlah berkaitan dengan suku kata. Okey. So, apa dia ni? Dia nak bagi tahu apa ni? Okey, kita baca lagi tajuk. Perkataan yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Maksudnya perkataan tu dia mempunyai 3 suku kata ataupun lebih. Tak kisahlah 4 ataupun 5 ataupun 6. Okey. Kita baca ni pula. Kata asal bahasa Melayu yang mengandungi 3 suku kata atau lebih. Okey, apa maksud dia? Okey, maksudnya perkataan tu dia berasal dari bahasa Melayu. Itu yang pertama. Yang kedua, perkataan itu mempunyai 3 suku kata atau lebih. Tak kisahlah 3 suku kata, 4 suku kata ataupun 5 suku kata. Okey, boleh dapat tak? Okey, seterusnya. Perkataan yang mempunyai 3 suku kata atau lebih. Okey, contohnya, cuba kita tengok buku bahasa Melayu. Okey, apa maksud dia? Apa yang dia nak sampaikan kat sini? Lepas tu dia merahkan kat sini. Okey, macam ni maksud dia. Untuk hukum 3 suku kata, kita perlu menggugurkan huruf alif. Kat mana? Kat mana yang kita perlu gugurkan? Dekat awal suku kata. Contoh bahasa. Berapa suku kata? 3 suku kata. So 3 suku kata kita gugurkan alif. Syarat dia untuk suku kata yang pertama. Cuba tengok ba kat sini. Ba kat sini adalah suku kata terbuka. Suku kata terbuka. And then kita perlu gugurkan alif pada suku kata terbuka. Ba kat sini. Cuba tengok ejaan bahasa. Bahasa ada berapa? Okey, kita eja bahasa dalam bahasa Melayu lah. B-A ba, H-A sa, H-A ha, S-A sa. Bahasa ada 6 huruf. Tapi bila Jawi dia jadi 4 huruf. Sebab apa? Untuk perkataan bahasa ni, dia ada 2 kaedah Jawi. Yang pertama, hukum 3 suku kata. Hukum 3 suku kata. Bahasa. Suku kata pertama bagi bahasa adalah ba. Suku kata pertama. Ba kat sini adalah suku kata terbuka pola A. So, bila suku kata terbuka pola A, yang pertama ni kita gugurkan alif. Ba kat situ kita gugurkan alif. Okey, sa kat sini. Nampak dah sa? Sebab apa kita gugurkan alif? Okey, kita gugurkan alif sebab formula yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu formula betapa segannya Cik Jam. Ingat tak? Okey, sa kat mana?
Betapa sa. So dia bunyi yang keempat kita gugurkan alif. Ingat tak? Untuk formula betapa segannya Cik Jam. Okey, kita tengok contoh yang kedua, halia. Halia ni berapa suku kata? Ada 3 suku kata Halia. Ada 3 suku kata. Dan suku kata yang pertama ni pola A. Suku kata terbuka pola A. Halia. Kita gugurkan alif. Kat situ kita gugurkan alif sebab yang pertama, sebab apa kita gugurkan alif? Sebab dia mempunyai 3 suku kata. Yang kedua, dia mempunyai suku kata pertama adalah suku kata terbuka pola A. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah perkataan halia ni adalah perkataan daripada bahasa Melayu. Bahasa Melayu jati, bukan bahasa lain. Bukan bahasa Indon, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggeris. Okey, kita tengok dekat perkataan. Okey, cuba tengok. Manusia dahulu kala. Cuba tengok ejaan dahulu. Nampak tak dahulu? Untuk dah kat situ kita gugurkan alif. Sebab apa? Sebab perkataan dahulu ni dia mempunyai 3 suku kata. Dahulu. 3 suku kata. Dan suku kata yang pertama tu, dah kat situ adalah suku kata terbuka pola A. Dan yang ketiga, dahulu ni perkataan dia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu jati, dahulu. Okey, so kita gugurkan alif dekat dah tu, kita gugurkan alif. Okey, seterusnya mendoakan ibu bapa mendapat pahala. Cuba tengok kat pa kat situ. Pa. Kita gugurkan alif. Yang pertama, sebab apa? Sebab dia mempunyai 3 suku kata ataupun lebih. Tak kisahlah 4 ke 5 ke. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, pa tu adalah suku kata terbuka pola A. Itu adalah yang kedua. Sebab yang ketiga adalah pahala tu berasal dari bahasa Melayu, bukan bahasa Inggeris. So kita gugurkan alif. Bila cukup syarat tiga ni, kita gugurkan alif. Andai kata pahala ni daripada bahasa Inggeris contoh. So kita jadi. Tak cukup syarat, tak jadi kita gugurkan alif. Ada 3 syarat yang korang kena ingat. Kita gugurkan alif. Okey, kita tengok muka surat sebelah. Ni senang korang nak faham. Okey, tapi kurang jelas Kurang jelas, tak apa. Okey, cuba tengok ejaan rasuah. Rasuah. Okey, rasuah ni dia ada 3 suku kata. Suku kata pertama untuk ra ni suku kata terbuka pola A. Lepas tu rasuah ni perkataan bahasa Melayu bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggeris. So kita gugurkan alif dekat ra ni. Okey, haruan. Haruan pun kita gugurkan alif dekat ha ni. Sebab apa? Dia ada 3 syarat dia. Yang pertama, dia mempunyai 3 suku kata ataupun lebih. Yang kedua, apa dia? Suku kata pertama pola A. Yang kedua. Yang ketiga, bahasa Melayu. Dia berasal dari bahasa Melayu. Okey, pahala kita gugurkan pa kat sini. Sebab apa? 3 syarat. Yang pertama, yang pertama dia mempunyai 3 suku kata ataupun lebih. Yang kedua, pa kat situ pola vokal A. Suku kata terbuka vokal A. Andai kata suku kata tertutup dia tak jadi. Suku kata terbuka sahaja. Dekat awal ni pahala, pa kat situ. Yang ketiga, pahala berasal dari bahasa Melayu. Okey, labuci. Muallim pun tak tahu apa maksud labuci tu. Okey, labuci tu la kat situ. Yang pertama dia mempunyai 3 suku kata. Yang kedua, dia suku kata pertama suku kata terbuka pola A. Yang ketiga adalah labuci tu berasal dari
perkataan labuci tu bahasa Melayu. Pateri pun sama. Tiga suku kata. Suku kata pertama ni pola A. Suku kata terbuka pola A. Dia mempunyai suku kata pertama. Okey, yang pertama, syarat yang pertama adalah tiga suku kata. Yang kedua, suku kata terbuka pola vokal A. Yang ketiga, pateri tu berasal dari bahasa Melayu. Tiga syarat yang korang kena ingat. Okey, so itulah berkaitan dengan suku kata, hukum tiga suku kata. Ingat, tiga syarat yang kita perlu gugurkan alif. Syarat yang pertama, suku kata terbuka, dia mempunyai, perkataan tu mempunyai tiga suku kata ataupun lebih. Itu syarat pertama. Syarat kedua adalah suku kata yang pertama tu, suku kata terbuka, pola A. Itu syarat yang kedua. Syarat ketiga adalah perkataan ni perkataan bahasa Melayu. Melayu jati. Okey, so berkaitan, okey, so mualim harap semua faham. Mualim harap semua faham. So berkaitan dengan okey, so mualim dah sediakan latihan minggu ni. So mualim harap korang kena buatlah, jawikan perkataan dan ayat di bawah. Okey. Okey, itu saja daripada mualim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.